Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah untuk video kali ini Ustaz akan terangkan, kita akan berbincang tentang tajuk yang keempat dalam bahagian mantik tingkatan 5, iaitu al-aqsu al-mustawi. Al-aqsu al-mustawi. Dalam tajuk ni ada 4 objektif yang kamu semua kena kuasai. Yang pertama, bayan ta'rif aqsu ma'al amsilah. Kamu mampu terangkan ta'rif. Terangkan ya, bukan hafal ta'rif, jangan mampu terangkan ta'rif beserta contoh. Yang kedua, bayan ma la yanaqis minal qadaya. Mampu menjelaskan apa yang tak boleh diangkaskan, daripada qadiyah. Yang ketiga, bayan aqis minal qadaya wa ahkamiha. Mampu menjelaskan qadiyah yang boleh diangkaskan dan hukumnya. Yang terakhir, tasmim al-aqsu mustawi. Mampu bina akas mustawi. Okey, baik, kita terus kepada ta'rif akas mustawi ni apa. Okey, jadi ta'rif aqsul mustawi ni dari segi bahasa dia adalah at-tabdil wal qalb. At-tabdil wal qalb, maksudnya tabdil ni berubah atau bertukar, wal qalb, qalb ni bertukar. Tabdil berubah, bertukar. Qalb berpindah boleh juga. Dari segi istilahan dia pula, qalbu juz'il qadiyah ma'a baqa'is sidq wal kaif wal kam illa mujabah kulliyah. Okey, dia kata qalbu juz'il qadiyah, terbalikkan dua bahagian qadiyah, terbalikkan dua bahagian qadiyah. Okey, ni adalah proses akas. Dia kata terbalikkan dua bahagian dalam qadiyah ni. Yang dimaksudkan dengan juz'il qadiyah ni, okey, kita tengok idah dia, keterangan untuk ta'rif tu. Makna qalbu juz'il qadiyah ni ay yusayyaru al-mawdu' mahmulan wa lam mahmul mawdu'an fil qadiyah hamliyah. Okey, yang dia maksudkan dua bahagian ni adalah dua bahagian dalam qadiyah hamliyah, iaitu mawdu' dan mahmul. Jadi kita terbalikkan dua tu. Macam mana terbalikkan? Yang asalnya mawdu' tu dia akan jadi mahmul, yang asalnya mahmul dia akan jadi mawdu'. Contohnya Muhammad alim. Alim tu dia akan jadi mawdu', Muhammad tu dia akan jadi mahmul. Okey, ingatlah mawdu' ni maksud dia benda, watak utama cerita yang kita nak ceritakan tu. Mawdu' tu mawdu'. Mahmul ni cerita tentang watak utama tu apa. Jadi dalam angkas ni dia terbalikkan. Okey, itu yang first step dia. Ma'a baqa' sidqi wal kaif wal kam. Dalam masa yang sama, kekal sidq, konteks ayat tersebut, wal kaif, dan kaif. Kaif bawah ni dia terangkan ijab atau salam. Kaif ni adalah positif ataupun negatif. Kalau Allahumma salli ala sallam, kalau qadiyah tu adalah dalam bentuk mujabah, maka kekalkan mujabah dia. Dia lain sikit dengan tajuk tanakut. Kalau tanakut, kalau asal dia mujabah, dia akan menjadi salibah. Okay, welcome. Welcome. Kam ni yang dimaksud dengan kam adalah kulliyah awil juz'iyah. Maksudnya kam dia ni kekal. Kekal. Semua qadiyah ni kekal. Kam dia, kaif dia dan sedekun. Kecuali al-mujabah kulliyah, kecuali pada mujabah yang kulliyah ataupun kulliyah mujabah. Jadi dalam kulliyah mujabah ni sahaja yang mana kam dia berubah. Kam dia berubah. Maksudnya ada kalau kulliyah salibah dia tak berubah, kalau juz'iyah mujabah tak berubah juga. Okey, jelas? Kita tengok contoh satu. Ambillah contoh ni untuk hafalan. La syai' minal insan bitta'ir. Okey. Apa-apa saja mantik dalam tingkatan 5 ni, apabila jumpa qadiyah, pastikan kamu semua tahu yang mana mawdu' dan yang mana mahmul. So dalam ni mahmul dia adalah al-insan. Mawdu' dia adalah al-insan, mahmul dia adalah ta'ir. Okey, jadi kita nak bercerita
tentang insan ni. Watak utama cerita ni adalah insan. Kita nak bagi tahu apa? Kita nak bercerita apa tentang insan ni? La syai' min bit-ta'ir. Okey, tak ada satu pun daripada manusia ni at-ta'ir, ada sifat burung, boleh terbang, tak ada. Okey. Hakamna fil jumlah sabiqah bi nafyi at-ta'iriyah an ay insan. Kita boleh simpulkan dalam jumlah ini, jumlah atas ni, binafyi at-ta'iriyah an ay insan, dengan menafikan sifat boleh terbang tu daripada semua manusia. Tak ada satu manusia pun boleh terbang. Thumma naj'al mawdu' mahmulan, kemudian kita jadikan mawdu' tadi, mana tadi? Al-insan ni. Al-insan ni kita jadikan sebagai mahmul. So watak utama dia dah bertukar. Tadi kita nak cerita tentang insan, sekarang ni kita nak bercerita tentang burung pula. Okey. Apa ayat baru yang kita dapat selepas melalui proses akas? Dia akan jadi la syai' minat ta'ir bi insan. Tak ada satu pun daripada burung ada sifat manusia. Okey, jadi sudah berubah watak utama dia sebab kita terbalikkan melalui proses akas. Okey. Hakamna fiha binafil insan ya'an ayat ta'ir. Dia akan jadi ayat yang baru tu kita nak menafikan sifat manusia pula pada burung. Tadi kita nak menafikan sifat burung tu pada manusia. Nampak? Min hadha tabdil wal aqsu istafadna hukman jadidan lam yakun hadiran wa mawjudan fi adhaniha 'anil tuyur. Daripada pertukaran dan akas tersebut kita dapati hukum yang baru. Yang mana lam yakun hadiran, tak ada sebelum ni. Sebelum kita tukar tu tak ada hukum ni. Jadi mudah ceritanya akas ni kita akan buat satu ayat yang baru dalam konteks yang sama tapi dia ada ayat yang baru tanpa mengubahkan tiga benda ni. Sidq, kaif, welcome tu. Okey, habis objektif pertama, kita masuk kepada objektif yang kedua, ma la yanaqis min al-qadaya. Apa yang tak boleh diakaskan. Qadiyah apa yang tak boleh diakaskan. Okey, jadi untuk qadiyah yang tak boleh diakaskan ni hanya 3. Selebihnya semua boleh diakaskan. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, qadiyah juz'iyah salibah. Qadiyah juz'iyah salibah. Kenapa dia tak boleh diakaskan? Ni dia terangkan sebab dia. Sababu adamu aqsuha. Sebab kenapa tak boleh diakaskan? Dia kata ijtama'a fiha khussatan. Bertemu dua khissah, yakni salibah wa juz'iyah. Bertemu dua khissah iaitu salibah dengan juz'iyah. Bertemu salibah dengan juz'iyah. Maka bertemu dua khissah ni, yang dimaksud dengan khissah ni ialah salibah dengan juz'iyah. Jadi kalau bertemu je qadiyah tu ada salibah ada juz'iyah dalam satu qadiyah, maka tak boleh diakaskan. Contoh dia apa? Salibah bertemu dengan juz'iyah ni. Ba'dal hayawan laysa bi insan. Ba'dal hayawan laysa bi insan. Okey, ba'da ni adalah juz'iyah. Salibah duduk dalam mana? Ni laysa. Laysa ni adalah salibah. Maka kalau ada bertemu laysa dengan ba'du, kita tak boleh diakaskan. Sebab bertemu dua ni lah. Annahu la yasdiqu aqsuha, ni dia bagi contoh. Kalaulah ayat ni boleh diakaskan, dia akan jadi macam ni. Tapi dia larilah daripada konteks asal. Ba'dal hayawan laysa bi insan. Sebahagian daripada haiwan bukan manusia. Okey, dapat. Sebahagian daripada haiwan bukan manusia. So kalau kita nak buat akas, dia akan jadi ba'dal insan laysa bi hayawan. Sebahagian manusia bukanlah haiwan. Tak kena. Takkanlah kalau kita kata sebahagian manusia adalah haiwan, takkanlah ada sebahagian manusia yang lain bukan haiwan. Tak kena. Sebab semua manusia adalah haiwan. Okey, yang kedua, qadiyah muhmalah salibah. Qadiyah muhmalah salibah, sama juga alasan dia, bertemu dua khissah, iaitu salibah dengan muhmalah. Okey, salibah dengan muhmalah. Muhmalah ni dia kata sama kuat dengan juz'iyah, kekuatan juz'iyah. Dia sama kuat dengan kekuatan juz'iyah. Jadi sebab itulah juga tak boleh diangkaskan. Al-jismu laysa bisyajar, tak boleh kita nak katakan akas dia adalah syajar laysa bijism.
lari dah kefahaman ayat tu. Yang ketiga, qadiyah syartiyah munfasilah. Okey, untuk qadiyah syartiyah munfasilah ni kita tak belajar dalam silibus tingkatan 5 ataupun tingkatan 4, tapi nanti akan ada dalam tingkatan 6 STAM. Nanti STAM ada. Jadi qadiyah syartiyah ni, qadiyah syartiyah munfasilah, dia tak boleh diakaskan kerana adamu wujud tertib tabi'i baina tarfaiha kama fil muttasilah. Tak ada tertib susunan yang tabi'i secara langsung lah kita katakan. Baina tarfaiha, antara dua bahagian dalam qadiyah syartiyah, iaitu muqaddam dengan tali. Jadi antara muqaddam dengan tali tu dia tak ada hubungan secara langsung. Tapi kalau dalam muttasilah ada hubungan. Lebih kurang dalam satu ayat lah dia jadi satu ayat. Kalau munfasilah ni dia bercerai. Ada benda yang memisahkan antara muqaddam dengan tali tu. Okey, ini dia bagi contoh. Al-adad imma zawj awil fard. Bilangan dia kata sama ada berpasangan ataupun berseorangan. Okey. Jadi nampak tak? Adad ni adalah muqaddam, zawj dengan fardhi ni adalah tali. Jadi terpisah. Soalannya terpisah ni. Al-adad imma zawj aw fardhu. Dari segi makna pun dia terpisah. La yataghayyar ma'naha law qaddama tali 'ala al-muqaddam. Kalaulah kata kita nak buat akaskan juga, nah, degil ni. Orang kata tak boleh diakaskan, kita nak buat juga. Okey, kita buatlah. Kita tengok boleh jadi tak akas. Kita try buat. Zawj aw fard. Al-adad imma fard aw zawj. Dia akan jadi macam ni. Dia pindah zawj dengan fard. Jadi kalau kita terjemah, bilangan sama ada satu individu ataupun berpasangan. Jadi tak ada faedah kata buat aku ni. La taghayyar makna, tak berubah makna pun, tak dapat ayat baru pun. Tak ada faedah. Jadi tak bolehlah kita akaskan qadiyah syartiyah munfasilah. Okey. Yang 1 dan 2 ni sama. Qadiyah juz'iyah salibah dalam qadiyah hamliyah pun tak boleh, dalam qadiyah syartiyah pun tak boleh. Ini pun sama. Dalam qadiyah hamliyah ada, dalam qadiyah hamliyah tak boleh diakaskan, dalam qadiyah syartiyah pun tak boleh diakaskan. Okey, habislah. Kita masuk pula ma yanaqis. Tadi qadiyah yang tak boleh diakaskan, ni qadiyah yang boleh diakaskan pula. Okey, yang pertama, qadiyah yang pertama yang boleh kita akaskan adalah kulliyah mujabah. Okey, dalam takrif tadi dia kata qadiyah yang lain akan kekal sid wal kaif dan kam kecuali pada mujabah. Jadi dalam kulliyah mujabah ni kam dia tak kekal. Mana bukti dia? Ni. Kulliyah dia akan jadi juz'iyah. Kullu insan hayawan. Setiap manusia adalah haiwan. Ba'dal hayawan insan. Sebahagian daripada haiwan adalah insan. Tak bolehlah kita nak buat nak tetap dengan kuliah juga tak boleh. Contohnya kullu hayawan insan, tak boleh. Takkanlah setiap haiwan ni adalah manusia, tak. Tak semua haiwan ni adalah manusia. Yang kedua, al-juz'iyah mujabah. Al-juz'iyah mujabah ba'dal hayawan insan. Ba'dal hayawan insan, ba'dal insan hayawan. Okey, ni contoh ni tak berapa tepat. Jadi kamu semua ubah perkataan insan ni, jadi abyad, putih. Ubah perkataan insan menjadi abyad. Okey, potong perkataan insan ni, tukar jadi abyad. Abyad alif ba ya dot, abyad. Alif ba ya dot, abyad.
maka dia akan jadi ba'dal hayawan abyad. Ba'dal hayawan abyad. Ba'dal hayawan abyad. Maka selepas diakaskan ba'dal hayawan abyad ni, dia akan jadi ba'dal abyad hayawan. Barulah kena maksud dia. Sebahagian daripada haiwan ada yang warna putih. Kemudian kita akaskan ayat tersebut menjadi sebahagian yang putih tu adalah haiwan. Betul lah. Barulah betul angkasan. Dalam contoh buku teks ni tak berapa tepat. Jadi kamu ubah sikit. Yang ketiga, muhmalah mujabah. Muhmalah mujabah, contoh dia bagi al-insan hayawan. Al-insan hayawan. Kita ubah insan dengan hayawan ni, dia akan jadi ba'dha hayawan insana. Ya, muhmalah akan ditukar menjadi juz'iyah. Ba'dhal hayawan insan. Insan adalah haiwan. Sebahagian daripada haiwan adalah insan. Okey, betul. Seterusnya yang keempat, syakhsiyah. Okey, untuk syakhsiyah ni hati-hati sebabnya syakhsiyah ada dua. Syakhsiyah syakhsiyah mujabah mahmulaha kulli, syakhsiyah mujabah mahmulaha juz'i. Jadi jumpa saja syakhsiyah mujabah dalam tajuk akas ni, kamu semua kena perhatikan dia punya mahmul. Okey, Zaid insan. Jadi mahmul dia adalah insan, dan insan ni adalah kulli, dalam bentuk yang umum. Maka kita gunakan sifir 4 ni, atau formula yang keempat ni, hukum yang keempat ni. Maknanya syakhsiyah tu akan bertukar menjadi juz'iyah. Okay, Zaid insan. Zaid ialah insan. Jadi nak akaskan ayat ni, dia akan jadi ba'dul insan Zaid. Sebahagian daripada insan ialah Zaid. Okay. Tapi kalau mahmul dia juz'i, contoh Zaidun haza. Zaid inilah. Zaid inilah. Inilah Zaid. Maka haza Zaid, kita ubah je, pindah saja. Kalau mahmulah juz'i, kita hanya pindahkan maudhu' dengan mahmul sahaja. Yang kelima, al-kulliyah salibah. Masih kekalkan kuliah dia. Salibah pun kita tak kekal, semua dalam akal ni kaif dia kena kekalkan. La syai' minal insan bihajrin. Tak ada satu pun dari manusia ni adalah batu. Jadi kita pindahkan insan. Tadi kita nak cerita tentang insan. Sekarang ni kita cerita tentang batu pula. La syai' minal hajr bi insan. Tak ada satu pun daripada batu ialah manusia. Yang keenam, syakhsiyah juga. Okey, sama tadi syakhsiyah, tadi mujabah. Ini salibah pula. Syakhsiyah salibah pun kita kena tengok dia punya mahmul. Okey, hajar ni mahmul. Dalam mahmul dia kulli, maka kita guna sifir yang keenam ni, kulliyah salibah. Kulliyah salibah. Tadi juz'iyah mujabah. Tadi syakhsiyah ditukar menjadi juz'iyah. Ni dia akan tukar jadi kulliyah. Laisa Zaid bihajrin. Zaid ni bukan batu. La syai' minal hajar bi Zaidin. Dia akan jadi tak ada satu pun daripada batu adalah Zaid. Tak boleh kita nak buat tiru bentuk ayat ni. Tak boleh kita buat juz'iyah salibah di sini, sebab kita tengoklah. Kalau kita tukar jadi juz'iyah salibah sini, contohnya kita ambil juz'iyah salibah. Laisa ba'du minal hajr bi Zaidin. Sebahagian daripada batu bukan Zaid. Tak kena. Okey, kemudian syakhsiyah salibah mahmulah juz'i pula, dia akan tukar, dia tak tukar, dia kekal kam dan kaif dia. Kam dan kaif dia tak tukar. Laisa Zaid bi Umar. Umar ni lah mahmul, yang mahmul dia adalah juz'i ni. Jadi kita tak ubah apa-apa, hanya tukar tempat je. Laisa Umar bi Zaid. Zaid bukanlah Umar. Jadi Umar bukanlah Zaid. Okey, habislah apa qadiyah hamliyah, akas untuk qadiyah hamliyah. Kita masuk qadiyah syartiyah. Ada 6 juga. Yang pertama al-aslu
kulliyah mujabah. Kulliyah mujabah sama juga dengan dalam qadiyah hamliah, dia akan tukar jadi juz'iyah mujabah. Kullaman kana hadha insan kana hayawan. Setiap kali mana ini ialah manusia, maka ianya adalah haiwan. Qad yakun idza kana hadha hayawan kana insanan. Kadang-kadang berlaku juga kalau tu haiwan, itu ialah insan. Maksudnya dia nak kata sebahagian daripada haiwan ni adalah insan. Okey, clear. Yang kedua, al-juz'iyah mujabah. Al-juz'iyah mujabah, dia akan kekalkan dia punya kaif dan kam juga. Qad yakun idza kana hadha hayawan fa huwa insan. Kadang-kadang berlaku juga jika ianya adalah haiwan, maka ianya ialah manusia. Maksudnya dia kata sebahagian daripada haiwan ni adalah manusia. Jadi kita ubah menjadi qad yakun idza kana hadha insan fa huwa hayawan. Qad yakun idza kana insan. Rasa contoh ni pun tak berapa tepat ni. Contoh nombor 2 ni tak berapa tepat. Jadi insyaAllah nanti saya akan edit balik video ni, tambah yang contoh betul. Yang ketiga, al-muhmalah mujabah. Muhmalah mujabah akan ditukar menjadi juz'iyah mujabah sama dengan qadiyah hamliah tadi. Idza kanat syamsu tali'ah kana an-naharu mawjudan. Apabila matahari terbit, maka siang akan muncul. Qad yakun idza kana an-naharu mawjudan kanat syamsu tali'ah. Okey, kadang-kadang berlaku juga kalau siang tu muncul, matahari terbit. Ni pun contoh ni pun dia macam tak berapa nak tepat. Nombor 4, al-aslu makhsusah mujabah. Makhsusah mujabah. In ji'tani al-yawm akramtuka. Jika kamu datang kepada aku hari ini, akramtuka, aku akan muliakan kamu. Qad yakun in akramtuka ji'tani al-yawm. Okey. Al-aslu yang kelima, bentuk yang kelima adalah kulliyah salibah. Laisa battah idza kanat syamsu tali'ah fal lailu mawjudan. Tidak sesekali pun jika matahari terbit, maka malam akan muncul. Tak sesekali. Jadi kita ubah saja muqaddam dengan tali dia. Jadi sebelum nak buat akas ni kena tahu dulu yang mana muqaddam dengan tali. Allahumma salli. Iza kanat syamsu tali'ah. Ni adalah muqaddam dia. Iza kanat syamsu tali'ah. Al-lailu mawjudan ni adalah tali dia. Jadi ubah saja kedudukan dua tu. Akan jadi laisa battah iza kana al-lail mawjudan fasyamsu tali'ah. Ubah saja. Yang terakhir, yang keenam, al-makhsusah salibah. Ditukar menjadi kulliyah salibah. Laisa iza ji'tani al-yawm akramtuka. Tak sesekali jika kamu datang pada aku hari ini, aku akan muliakan kau. Laisa battah akramtuka iza ji'tani al-yawm. Tak sesekali aku akan muliakan kau jika kau datang pada aku hari ini. Okey, jadi habislah semua bentuk dalam akas ni. Semua bentuk dalam akas ni sudah habis. Yang pentingnya sebelum kita nak buat akas tu, kita kena tahu dia punya mawdu' dan mahmul kalau dalam qadiyah hamliah. Kalau dalam qadiyah syartiyah kita betul-betul tahu yang mana satu muqaddam dan tali. Okey, wallahu a'lam. Jadi bolehlah tengok latihan belakang ni, cuba try buat dulu. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen di video ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.